Okey, kita akan skru. Untuk skru dia kita guna Loctite, tapi jangan banyak. Loctite ni nanti nak buka susah. Sikit je. Okay, saya letakkan. Tak nak keluar pula dia. Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okay, hari ni kita nak kongsi ataupun nak share tutorial macam mana nak tukar timing belt dan kenapa perlu tukar timing belt. Okay, kat sini kita ada potong saga FL. Hari ni kita nak buat timing belt punya cara tukar dia, timing mark dia. Kita akan tunjuk timing mark dia macam mana, cara pasang dia macam mana. Okay, kat luar ni orang panggil belting lah kat luar. Kat sini belting. Yang timing beltnya kat dalam cover ni. Nanti kita akan buka, kita akan tukar. Okey, kenapa perlu tukar timing belt? Yang pertamanya, timing belt ni adalah salah satunya, dia ni fungsi dia membuat pusingan enjin, lengkapkan pusingan enjin. Kalau tak ada timing belt ni, maksudnya enjin ni tak boleh bergerak ataupun tak boleh berpusing ataupun tak boleh hidup. Okey, yang keduanya, bila timing belt ni dah putus, timing belt putus, dia akan melibatkan bahagian head ni, kerosakan dia, costing dia, kerosakan tu tinggi, melibatkan valve, piston dan sebagainya lah yang kat dalam. Jadinya memang penting untuk penjagaan timing belt. Timing belt ni perlu tukar seelok-eloknya 95,000 hingga 100,000 kilometer. Tapi kalau ikut knowledge ataupun luar negara, dia akan pakai time hour. Dia tak akan ikut macam kita pakai kilometer. Sebabnya kalau ikut kilometer, 100,000 kilometer, kalau ikutkan dekat timing belt punya marking dekat kotak tu memang 100,000, tapi kita belum bergerak, enjin dah bergerak dulu. Kita start enjin tu maksudnya timing belt ni dah bergerak. Kilometer tak bergerak. Jadi kat situ dia dah berfungsi. Sebab tu seleloknya kita keluarkan dekat kedai. Kalau kita macam saya akan tulis 85,000 km saja untuk setiap penukaran timing belt. Okey. Jadi kita layan macam mana nak buka dengan pasang balik dengan cara marking timing mark. Okey. Okay, firstly kita akan buka bracket Econ 1, 2. Ini 10, size 10. Ini size 12. Ini untuk bawah sering punya botol 2. Okay, sebab apa kita buka ni? Untuk buka keluarkan mounting. Okay, kita firstly kita buka ni. Ni kita gunakan T12. Okay, ni kita letakkan dia ke tepi. Kita dah buka. Kita dah buka.
kita gunakan coupling 8. Kita longgarkan skru water pump. Okey, skru water pump ada 3. 1, 2. Sekejap saya ambil slide. Okey, ni water pump skru. 1, 2, 3. Saiz 8 Okey, saya longgarkan dulu. Jangan buka base, longgarkan dulu ya. Pasal kita nak keluarkan belting. Okey. Kita Okey, kita akan buka 3 biji skru mounting saiz 14 dan 1 saiz 17 dekat bahagian bawah. Nampak 3 biji atas, 1 biji bahagian bawah. Kita dah keluarkan. Okey. Ini mounting bahagian timing belt side. Bila kita dah buka, kita boleh check, tengok dia punya ada crack ke tak ataupun dah pecah. Kalau pecah kita tukar. Ini salah satunya punca vibrate pada steering kat dalam. Okay, step seterusnya kita dah nampak nampak belting luar dah mula retak. Ni belting luar dia menjalankan alternator water pump dengan power steering pump kompresor aircon. Bila ni dah putus, dia takkan gerakkan sistem cooling untuk water pump, charging alternator, steering akan jadi keras, aircon tak sejuk. Okey, bel ni dia menggerakkan 1, 2, 3, 4 item yang penting jugalah pada sebuah kereta. Alternator, saya ulang, alternator menyebabkan tak ada charging bateri. Water pump menyebabkan engine heating panas. Steering pump ni menyebabkan steering jadi berat. Kompresor aircon cuma tak ada aircon lah, maksudnya tak sejuk. Okey, seterusnya kita nak lepaskan belting yang saya cerita tadi ni, belting ni. Okey, kat sini dia ada dia punya tensioner dia. Tensioner ni saya nak pesan jangan salah tarik Dia tarik ke bawah. Maksudnya dia ke bawah sini. Bila kendurkan kita baru boleh buka ni. Okey, kat sini dia ada satu tool. Macam soket untuk masuk spana. Macam kita gunakan ni. Memang dah buat. Kita akan masukkan kat sini. Tarik je ke bawah. Tarik ke bawah. Nampak Okey, kita dah longgarkan, kita lepaskan bel.
Okey. Okey. Kita dah keluarkan bel ni. Kita nak keluarkan bel ni pula, kita kena bukakan skru tensioner. Saiz 13 ni dengan 10. Ni 13, ni 10. Okey. Okey, kita dah buka. Kita cek sekali bearing ni. Okey, bearing ni pun nak kena tukar. Nampak lebih bising Takkan main lah. Okey, ini dipanggil bel luar. Belting untuk luar. Tengok apa jadi. Ni kalau tak tukar dia akan putus. Berapa lama tukar? Ini selok-eloknya 45 ataupun 50,000 kilometer. Okey. Okey, selesai ni kita akan buka main pulley. Main pulley ni kita akan buka. Okey, bagi yang manual dekat rumah, saya tunjuk satu cara. Tapi tak digalakkan, kalau ada pengalaman boleh. Kita akan gunakan soket box 19. Kita letak kat sini dan kita crank enjin. Tapi tak digalakkan. Kita just letak kat sini, seorang kat dalam boleh start enjin, tapi jangan sampai hidup. Maksudnya dia crank saja. Tapi saya tak nak tunjuk benda tu boleh bahaya. Kita guna gun. Okey, ini dipanggil main pulley. Okey, ini main pulley. Kita cek tengok ada problem ke tak. Okey, main pulley ni kita dah buka, kita akan cek ada satu benda dan masalah yang selalu jadi dekat kereta. Alternator tak charging, bel bunyi, kadang-kadang slip bel lah maksudnya. Okey, kat sini dia sebenarnya ada rubber. Ni rubber kat tengah sini. Ini besi, ni besi, tengah ni rubber. Mounting dia. Okey, kat sini kita tengok tak ada crack lagi lah. Yang selalu terjadi ada juga sini crack. Jadinya bila enjin pusing, pulley ni dia akan slip. Dia tak bergerak. Yang ni gerak, yang luar dia ni tak gerak. Untuk gerakkan bel ni tak boleh gerak. Maksudnya kat sini dia getah ni, rubber ni pecah. Okey, kalau kadang terjadi alternator tak charging, cuba cek dulu rubber ni. Rubber mounting untuk main pulley. Kat mana kita nak tengok timing bel? Kita nak kena buka baju dia dulu Kita selak baju dia. Okey, kat sini kita guna coupling 8. Ada 3 biji skru. 1 2 3. 1 2 3. Okey, kita buka. Okey, macam biasa kalau skru-skru yang mana saya tunjuk tadi tak ingat, boleh masukkan balik kat tempat-tempat dia asal macam ni. Contohnya macam gini. Kita boleh masukkan balik kat sini supaya tak ganggu. Okey, macam skru mounting. Ni skru mounting 3. Kita boleh masukkan dekat bahagian mounting balik. Kat sini 1. Kat sini.
kat sini. Okay, contohnya macam itu. Tapi pada saya dah ingat dia jadi macam susah kerja saya. Saya akan letakkan dia satu tempat. Okay, kita sambung, buka cover. Okay, skru pertama. Skru kedua. Skru ketiga. Okay, saya tak guna glove pasal saya memang tak selesa dengan glove. Allergic glove. Okay, ni cover dia. Kita letak tepi. Okay, kita dah nampak separuh timing bell. Okay, ni separuh timing bell lah. Nanti kita akan buka bahagian bawah pula, lagi cover lagi separuh. Okay. Okay, step seterusnya tadi kita dah longgarkan skru water pump, betul? Water pump pulley. Okay, ni tadi kita dah longgarkan skru water pump pulley. Kita keluarkan 3 biji skru. Satu. Dua. Okay, 3. Okay, dekat water pump pulley ni dia ada marking sebenarnya. Jangan nanti salah masuk, tak boleh masuk skru ni, tak boleh masuk. Okay, kalau perasan kat sini dia ada tulis satu front. Okay, satu front. Nanti kita tunjuk dekat water pump pula dia ada satu marking juga, titik. Maksudnya ni bertemu dengan yang bawah. Nanti saya tunjuk. Kita continue. Buka cover bahagian bawah. Tadi kita bahagian atas dia ada 5 skru Tengok betul-betul. Okey, kat sini atas water pump ni satu. Sini satu. 2 3 4 dengan yang atas ni satu 5. Ni 5. Okey, kita akan buka keluarkan cover. Okey. Ni cover bahagian bawah. Kat sini kita dah nampak kesan minyak. Maksudnya ada leaking. Ini leaking daripada oil seal. Nanti kita akan tunjuk selepas buka. Okey, tangan biar hitam. Janji tak kedekut ilmu. Mantap. Okey, seterusnya nanti kita akan tunjuk mana marking timing bell. Saya akan tunjuk. Okey, kat sini saya nak tunjuk benda yang paling penting iaitu timing mark. Maksudnya timing marking Kat sini saya senang tandakan kuning terus bagi semua nampak. Pasalnya ini gelap sangat.
Okey, ni kat sini dia ada satu marking, dua marking pada oil pump body. Okey, saya tunjukkan ulang. Ni satu, dua marking pada oil pump body. Ni oil pump body punya marking, dua original. Okey, pada puli dia ada satu titik je kat atas ni. Satu titik. Okey, yang keduanya pada key untuk main puli ni dia tak boleh cabut. Kita jadikan dia guide juga untuk marking mark. Senang saya tanda 1, 2, 3, 4. Okey, apa yang kita buat kat sini, masuk balik skru main puli. Alas yang belakang, nanti takut rosak. Tak alas. Okey, kita akan buat pusingan. Pusingan ikut jam. Okey. Satu ke atas, satu dekat bawah. Nampak tak bahagian bawah? Bahagian bawah titik ni bertemu dengan ni. 1, 2, 3, 4. Okey, ini baru pusingan pertama. Apa yang saya masukkan pusingan pertama, dia tak jumpa dengan marking atas. Kita tengok yang atas. Okey, yang kat atas pula, dia ada kat sini, dekat valve cover punya marking. Kita dah tandakan kuning satu. Yang ni yang kedua. Okey, marking dekat puli dia berada di bahagian bawah. Okey, berada di bahagian bawah. Maksudnya kedudukan dia salah. Kita akan pusing lagi sekali. Ingat tadi kita baru pusing pertama. Kita akan pusing lagi sekali. Okey. Sekarang kita akan pusing lagi satu pusingan. Okey. Kita dah pusing satu pusingan. 1, 2. Kita dah nampak 1, 2. Ni bertemu dengan ni selari selari yang bahagian bawah 1 dan titik kuning selari. Kita tengok bahagian atas. Okey, bahagian atas mesti dapat selari. Saya ingatkan selari 1, 2 1, 2. Okey, selari Saya ulang, tengok betul-betul. Ini kalau salah marking, buka pasang salah, enjin tak hidup, bising, valve boleh bengkok, banyak dia punya risiko. 1, 2. Ingat, bawah pula. Okey, kedudukan dia mesti macam ni juga. Senang key ni kita fahamkan, key marking besar ni dekat atas, selari. InsyaAllah dia tak ada masalah. Kalau awak jumpa ni marking selari atas ni, mesti tak ada masalah. Okey, dah selesai marking. Kita akan buka tensioner dia. Okey, ni timing belt tensioner. Size 14 kita akan longgarkan. Okey, kat sini kita dah nampak leaking daripada punca oil seal ni hitam. Nampak? Basah. Okey, saya akan longgarkan tensioner timing belt. Sebelum kita buka tensioner timing belt, kita longgarkan. Kita longgarkan dulu skru puli ni, dua-dua cam puli, dua-dua cam puli ni, intake dengan exhaust. Kita buka 17. Okey. Okey, kita longgarkan. Longgarkan saja, tak payah buka base. Okey. Baru kita lepaskan tensioner timing belt size 14. Oh, ketat. Sekejap.
kita longgarkan. Okay. Sebenarnya dia ada tool untuk lock cam Dia ada tool untuk lock cam sebenarnya, dua-dua ni. Okay, kita tunjukkan pada yang tak ada lock cam. Lock cam punya marking, kita buka, cam dia akan bergerak sikit. Tapi tak apa, nanti cara pasang saya tunjukkan. Okey. Sini. Okey, ni timing bell dia. Kat sini kita tengok simptom dia. Belum teruk sangat lah, tapi okey lah, nice lah. Dia punya, dia ikut spek. Maksudnya dia servis ikut jadual. Ni customer ni memang selalu dengan kita, memang kita jaga kereta dia. Okay, ni kira okey lah, memuaskan lah dia guna. Maksudnya tak sampai over limit. Ikut time. Tulisan pun masih ada. Okey, kita dah buka keluar timing bell marking. Ni timing bell keluar. Marking pastikan masih sama. Macam saya cakap tadi, sebenarnya dia ada tool lock. Kita ada, tapi kita nak tunjukkan cara manual. Yang dekat rumah tak cukup tool kan. Ni kita tunjukkan cara manual. Okay, kat sini dia ada lock marking ni. Tengok selepas buka timing bell mestikan sama. Bawah pun sama. Okey, lagi satu saya nak tunjuk benda yang akan berlaku. Okey, benda yang akan berlaku. Satunya, cam ni kalau dia boleh berubah. Pasalnya kita tak lock, maksudnya dia akan jadi macam ni. Ini saya bagi tahu siap benda yang bakal berlaku. Okey, dia akan jadi macam ni. Betul. Ni biarkan je. Biarkan je. Nanti cara pasang saya akan tunjuk macam mana cara nak pasang dia. Ataupun dia akan jadi macam ni. Okey, maksudnya dia akan berubah dengan sendirinya. Pasal lift dalam cam ni dia akan tendang dia punya cam bergerak. Okey, ni kalau jadi macam ni, jangan takut ataupun rasa macam dah tak tahu nak buat apa. Nanti saya tunjukkan apa yang kita selesaikan kalau jadi macam ni. Kemungkinan kebanyakan boleh jadi macam ni. Okey. Ni kita nak buka puli dia keluar. Okey, ini cam puli, bahagian exhaust cam. Ini tertukar tak ada masalah, jangan risau sangat. Okey, ini tak ada masalah, sama je kalau tertukar. Ini bahagian intake. Okey. Kat sini kita kantoi, nampak osil basah. Nampak tak? Masih bocor. Bocor. Ni bocor. Okey. Nanti kita akan cuci, bersihkan semua ni. Kita akan buat macam mana nak pasang. Ini part yang kita nak tukar tadi lah. Okey, ni timing bell set. Ini belting. Okey, kita tengok timing bell set ni dapat apa dalam dia. Saya selalu guna Mitsubishi lah. Tapi dia macam-macam brand, ada banyak pilihan. Okey, first kat dalam mesti dapat tensioner bearing baru. Oil seal. Okey, satu oil seal camshaft. Camshaft oil seal.
Okey. 2 oil seal camshaft. Satu timing belt. Dia ada satu speaker, tak salah saya. Okey, saya nak pesan, kadang-kadang kita pergi setengah kedai tukar timing belt, dia akan jual asing benda ni semua. Dia akan jual asing benda ni semua, saya nak pesan. Kadang-kadang dia kira oil seal ni harga lain, bearing ni pun dia akan kira harga lain. Sebenarnya kita beli timing belt set ni, dia dah dapat one set complete macam ni. Kadang-kadang dia nak untung lebih, ataupun mungkin cara bisnes dia akan kira harga satu-satu. Setiap item ni dia akan senaraikan satu harga yang berlainan. Okey, macam ni kalau Mitsubishi kit ni dia dah dapat satu set lah, complete semua macam ni. Okey, ni kita nak pasang OC yang baru Tengok cara saya nak pasang. Okey, yang first kita dah lap permukaan dia ni bersih. Bahagian sini kita dah lap bersih. Okey, setengah OC dia datang dah ada grease kat dalam. Macam ni tak ada grease, kita letakkan grease sikit supaya masa kita masuk ni dia tak terlipat ataupun tak terkoyak. Okey, satu lagi tip saya bagi untuk tahan lama. Okey, spring ni kita keluarkan. Ni kita keluarkan. Benda ni kita boleh buka. Okey, dia boleh buka macam ni. Okey, macam mana kita nak bagi dia punya seal ni tahan lama? Kita akan potong lebih kurang dalam 5 ataupun 6 lengkar kat sini. Okey, contohnya macam ni. Saya akan buangkan sikit supaya dia tahan lama. Okey, saya dah potong, saya akan masukkan balik. Dia ada macam trip. Okey, dah masuk, dah lock macam ni. Kita masukkan balik kat sini. Nampak dia dah pendek sikit kan? Jadi dia akan fitkan lagi ni. Jadi tahan sikit. Okey, tu satu tip. Yang kedua, kita akan masukkan grease kat sini. Okey, saya akan masukkan grease sikit. Okey, macam ni. Okey, ada setengah orang pasang, dia suka letak gam bahagian sini. Macam saya tak suka letak gam bahagian sini, sebabnya bila kita masukkan, dia akan keluar balik. Saya suka letak gam selepas pemasangan dekat bahagian luar. Kita masukkan dari bawah. Pastikan tak sengit. Jangan sengit Ini skill masing-masing. Untuk saya akan tekan macam ni. Okey, sampai rata. Saya rasa permukaan dia rata. Okey, kalau macam saya suka letak gam bahagian luar.
Okey, macam tu. Maksudnya kita dah bersihkan macam ginilah. Kita pasang. Okey, sama juga step seterusnya pun. Ni ready go. Okey, ni hasil gensap bahagian bawah kita dah masukkan juga. Okey. Kita akan pasang puli, kita akan pasang bearing, kita akan set balik timing belt punya marking. Okey, jom. Go. Okey, kita akan masukkan timing belt puli bawah. Ini bahagian belakang, ini bahagian depan. Okey, tadi marking yang saya cakap tadi tu. 1, 2 marking. Titik ni bahagian bawah, yang ada key macam terlebih ni bahagian atas. Okey, ni kita masukkan. Okey, tolak je. Tarik. Belakang ni memang tak ada apa-apa washer. Okey, tolak je. Macam ni. Ni jumpa satu marking dengan satu marking. Okey, then kita pasang puli atas. Okey, kita akan pasang cam puli. Ni tak kisah mana-mana, kiri kanan sama je. Okay, kita akan masukkan skru. Okey, kita akan masuk skru. Untuk skru dia kita guna Loctite, tapi jangan banyak. Loctite ni nanti nak buka susah. Sikit je. Okay, saya letakkan. Tak nak keluar pula dia. Okey, tadi iklan terpancit. Dia terpancit pula dia. Okey, kita letak sikit je. 1 titik, 2 titik. Itu pun dah memadai ya. Ni lagi satu, jangan terbalik. Dia punya collar ni memang bahagian dalam. Okay, kita akan lock sikit bagi dia ketat.
Kemudian kita akan pasang bearing tensioner untuk timing belt. Okey, ni yang lama. Yang lama dengan ni yang baru. Okey, apa fungsi dua lubang? Dua lubang ni fungsi dia untuk kita adjust tensioner ni supaya dia tegang, untuk timing belt tegang. Nanti kita tunjuk. Okay, kita akan pasang balik dekat dia punya tapak dia kat sini. Set sini sikit. Nampak tak ni? Okey. Okey, ni jangan ketat dulu, pasalnya nanti kita nak masuk belt susah. Yang ada lagi ya kesan. Kesan terpancul. Ini tadi dia tertumpah. Telap. Darah Dracula. Oh no. Okey. Kita dah masuk puli. Kita dah masuk tensioner. Kita dah masuk pun puli bawah. Sekarang kita nak masuk timing belt dengan nak adjust puli. Okey. Okey, ni timing tadi yang saya cakap tadi tu dia akan jadi masalah, dia lari macam ni kan. Okey, jangan risau. Ambil satu spana, kita akan adjustkan balik. Slow-slow, jangan laju sangat, nanti dia ke depan pula. Okey, dapat tak? Kita lepas slow. Okey, yang bahagian belakang kalau dia tarik juga, nanti kita kena tahan pakai spana. Kalau macam dia tak tarik, maksudnya okey. Okey, kalau macam ni okey, dia dapat. Atau kalau kita tarik, dia berlawan juga macam ni, kita kena tahan dengan spana. Okey, dah jumpa marking dia. Okey, last kita checking untuk yang terakhir. Marking atas sama, jumpa. Marking bawah. Marking bawah pun jumpa. Dengan body oil pump ni dia dah ada marking ni, dua ni dekat body oil pump. Kita akan masukkan bel. Okay, ni timing bel baru. Okey, kalau kerja seorang, bahagian bawah ni kalau nak senang, kita selitkan satu spana. Okey, kita masukkan. Jangan masukkan habis, nanti susah. Masukkan separuh dulu. Masukkan separuh macam ni. Kita lockkan spana kat sini. Satu. Spana besar sikit lah. Kita lock spana sini satu, supaya dia tak terlepas. Pasal kita buat kerja seorang. Okay, lockkan di sini satu, and then kita naikkan ke atas. Okay, yang first ni kita masukkan dekat dia punya gigi. Okay, sekejap tau. Kita dah masukkan. Kita akan last masukkan dekat tensioner. Okey, bila dah masuk macam ni, semua kita tengok marking balik. Marking semua tegak, kita tolakkan bagi dia rapat.
Okey. Bahagian bawah pun sama. Kita buang lock kita ni tadi, lock kita buang. Kita masukkan. Okey. And then kita akan tegangkan tensioner. Okey, untuk tegangkan tensioner ni dia mesti ada free play antara 5 hingga 10 mm dia punya clearance timing belt. Okey, mungkin kadang kita tukar timing belt baru tapi cara adjustment untuk tensioner salah, terlampau tegang, dia akan melibatkan bunyi bising satu. Yang keduanya, timing belt baru pun boleh putus sebab terlalu tegang. Sebab tu kat sini dia ada clearance 5 hingga 10. Sekarang ni kita nak buat adjustment. Kita dah marking semua dah okey yang tadi kita pasang tu. Kita nak buat adjustment untuk tensioner. Okey. Kat sini saya gunakan plier buka klip yang senang adjust. Saya akan masukkan dekat lubang yang tadi saya tunjuk. Okey, nampak? Kita boleh adjust dia. Nampak? Okey, dia dah mula tegang. Okey, adjustment ni jangan tarik sekuat-kuat hati macam ni. Dia terlampau tegang. Rasa cuma hujung jari. Okey, rasa aja hujung jari macam ni. Kita akan check free play dia kat sini. Okey, dia mesti bergerak macam ni. Tak nak terlalu tegang. Kalau tegang sangat sampai macam ni dia tak boleh main. Ini akan bunyi bising, timing belt pun boleh putus walaupun tukar baru. Sebab tu cara pemasangan tu kena tahu. Okey, saya check lagi sekali. Ini kendor. Kita stringkan sikit saja. Nampak? Sikit je. Dapat rasa dengan jari dia punya gerak dia. Tak terlalu tegang, tak terlalu kendor. Okey, kita akan lock dia. Okey, kita dah adjust tadi, kita akan ketatkan skru tensioner. Okey. Kita akan cek lagi sekali clearance dia. Okey. Tak terlalu tegang, tak terlalu kendor. Okey, dah siap marking semua, kita dah tegangkan. Kita perlu buat 2 pusingan untuk cek timing belt dengan marking. Okay, kita dah mula buat pusingan. Okay, ni satu pusingan. Kita cek belting. Keadaan okey. Ini satu pusingan, marking atas mesti ke bawah. Okey. Okey, marking atas mesti ke bawah. Okey, kita akan pusing lagi sekali, dia akan jumpa marking ke atas. Okey. Okey. 1, 2 mesti selari dengan marking yang kita buat tadi. Okey, dapat 1, 2 selari. Yang bawah pun selari. Selari. Okey. Okey, ni kita dah check semua, marking semua dah dapat balik. Kita akan pasang semula. Yang mana kita dah buka tadi cover, macam yang saya ajar awal tadi, kita akan pasang balik lah. Okey, layan. Okey, last. Ketatkan skru puli. Ketatkan skru tensioner. Baru kita dah check semua dah ketat, kita pasang cover.
Okey. Pasal water pump tadi saya nak pesan, kat sini dia ada tulis front. Saya ni orang putih tak kerti makan belacan. Okey, dia tulis front ni, dekat water pump ni dia ada satu marking. Nampak tak? Jangan. Okey ni. Dia ada satu titik kuning. Okey. Pastikan yang front tadi tu dia selari dengan skru yang bawah. Okey, ni front. Tadi kita dah marking ni ke atas. Kita selarikan dia. Macam tu. Ini kita masukkan skru. Kalau dia tak selari, skru ni tak dapat masuk. Okay, ini satu. Yang kedua. Okay, ini yang ketiga. Okey. Ini bel luar. Cara nak pasang dia, kita terbalikkan dia macam ni. Macam ni tadi. Ni ke dalam kan. Okey, ni dalam. Kita terbalikkan dia macam ni. Nampak tak? Terbalikkan dalam macam ni. Sebabnya kita akan masukkan dia dekat sini. Pasang tensioner dengan belting serentak masuk. Jangan masuk tensioner dulu baru masuk belting, dah tak boleh. Jadi kita terbalikkan bel macam ni, kedudukan dia macam ni. Nampak tak? Macam ni, kedudukan dia macam ni. Okey, dah macam ni. Kita akan pasang balik dekat dia punya body. Okey. Tadi bel macam ni. Kita akan pasang dia balik. Dia punya jalan dia sini. Dia masuk sini, dia naik atas water pump terus ke alternator. Tengok kedudukan dia.
Tarikkan ke atas. Hah? Tarikkan ke tu steering pump. Dia tu masuk sekali Sekejap. Biasa kau pulih bawah yang last kan? Ni ada kamera. Okey. Masukkan. Sekejap. Masukkan. Kau semua masuk. Sekejap. Okay, lepas tu baru kita ketatkan skru water pump 3 biji tadi. Okey, kita pasang mounting balik last. Kita dah siap pasang semua, kita dah cuci enjin semua, dah bersih, dah cantik. Last kita nak try start. Okay, kita tengok hidup ke tak. Start Okay, alhamdulillah hidup.
Okey, matikan dulu. Okey. Kat sini saya nak cakap sikit, kalau rasa tak confident ataupun tak boleh buat sendiri apa yang saya tunjuk ataupun tak faham, jangan cuba-cuba buat. Cuba cari bengkel yang boleh buat. Kalau suka apa yang saya kongsikan, jangan lupa like, komen, share, subscribe. Okey, jumpa lagi. Assalamualaikum.